Okey, mari kita tengok soalan nombor 4 Ini soalan nombor 4 SBP SBP 2013 matematik kertas 2 trial SPM nombor 4. Diagram 4 show a right prism right prism. Dia kata an isosceles triangle PQR PQR is the uniform cross section of prism. W is midpoint. Okay. Right angle triangle tu inilah sudut tepat sudut tepat ke atas. And then T adalah midpoint. Dan soalan dia kata name the angle between the line PW and the base. Base dia adalah STU. And cikgu besarkan rajah tu. Alright. Ini dia yang tadi dia suruh cari namakan angle line ni dengan base. Jadi kalau kita dah tahu isosceles triangle tu adalah segitiga dua sama ni right angle ni ke atas prism tadi. So dua sama kat sini dua sama. Alright. So bila dua sama, jadi bermaksudnya dekat ini pun sama dah. Ini mesti dia kata midpoint. Jadi kalau dah midpoint ni dua sama, kalau kita sambung ke tengah ni memang apa? Memang dia cikgu sambung dulu. So maksudnya sini bersudut tepat lah. Jadilah segitiga bersudut tepat tu. Itu dengan ujian. Okey, cuba tengok ni. Dia kalau kita nak tahu macam mana angle dia dengan base, kita tengok yang ujung sekali, ujung tu mana dia punya bawah. Bawah P adalah S. So jawapan kita mesti ada P dengan S. Angle kita, nama angle kita mesti ada P dengan S. Itu ujung dengan ujung. Dan mana tahu satu galah satu lagi yang bertemu dengan lantai dengan base dekat W. So ni dia kita dah namakan, iaitu sudut dia adalah PWS. Kita ulang sekali lagi. So macam mana selalunya kalau dia nak namakan angle tu dengan line senang line tu maksudnya kita boleh agak lah mana satu yang mencacang ke atas P. Jadi tengok dia punya kalau P mana bawah dia kalau kita duduk atas ni kita tengok bawah dia S. So P dengan S dah ada. And then galah tu kalau P dengan F ada satu lagi mestilah W so W. Kalau dia plane dengan plane mungkin ada problem sikit nak bayang Okey, yang ni simple kita buat laju je lah kalau ada simple tu. So kita dah solve kan yang pertama disuruh namakan tu tadi. And then yang B pula, calculate the angle dekat line tadi dengan base line tadi dengan base. So dia punya angle dia dekat sini lah. Angle dia kita ada satu segitiga dekat situ. Jadi kalau kita solve kan segitiga tu cikgu buat di sini je sebab senang nak dapatkan ukuran tu cikgu nak lukiskan balik je segitiga tu ini supaya kita faham nak solve kan. Kita ni dia tinggi dia 13. And then dia punya lantai ni kita tak ada kita ada. Okey, so sekarang ni untuk dapat ni kita kena solvekan segitiga yang mendatang ni dulu. Jadi ini kita nampak 12 ni midpoint, maksud sini 6 daripada sini 6. Jadi ini ada satu lagi segitiga lain segitiga lantai tu 6 tapak dia dan tinggi dia kita tak tahu ini adalah kita boleh panggil sebagai H yang ni lah ataupun SW ni. Yang ni adalah hypotenuse sebenarnya hypotenuse ni dia punya yang panjang yang menghadap ke segi tepat. Jadi kalau sini 10, sini 6, sini 8 lah kita ada satu nombor ajaib iaitu 3, 4, 5 tu. Kalau dia double pun jadi 6, 8, 10. Kalau triple pun seterus-terus ini nombor ni selalu senang, tak payah buat. Sebenarnya kalau itu kita buat Pythagoras je iaitu panjang itu square root of 10 minus dia dengan square square of 10 minus dengan square of 6 and then the total nanti kita square root kan dan kita dapatlah nilai tu. Kalau ini pun 6, ini 10,
6, 10, satu lagi 8 so dapat ni 8 lah tapak kepada segitiga yang atas ni pula, ni 8. Alright, so kita dapat 13, 8 so 2 je. Kita tak perlu solve pun ni, tak apalah, sebab kita nak cari angle ni. Angle ni kita letak sebagai X katakan. So nak dapatkan nilai X tu kita boleh pakai tangent tangent iaitu opposite per dengan adjacent so kita boleh pakai tangent tangent of X adalah opposite dia over dengan it. So untuk dapatkan angle, tangent kita just ke sebelah jadilah opposite tangentnya, ataupun shiftkan dulu tangent tu anti tangent tu, and then kita pastikan tekan calculator tu, buka bracket gitu so kita akan dapat answer answer sama ada kita nak buat dalam bentuk degree point, dalam point atau degree, ataupun dalam bentuk degree and minute so cikgu tak ada calculator, cikgu tak solve lah ini dah dapat dah yang kedua itu dia kata berapakah sudut, dia nak sudut tu sudut kena jawab dalam bentuk degree itulah ataupun yang cikgu cakap tadi pakai minit pun boleh, dua-dua jawapan memang diterima pun. Okey, tengok soalan soalan berikut, cikgu kecilkan dulu, zoom out. Alright, okey, soalan nombor 5 ini matematik reasoning. Tulisan ni boleh nampak rasanya tak nampak cikgu besarkan dululah. Besar. Okey, soalan nombor 5 tadi soalan yang pertama A, determine whether the following sentence is a statement or a non-statement. So apa dia statement, apa dia non-statement? Statement apa-apa ayat ataupun sentence tu yang membagi kita maklumat membagi kita information. Contohnya tak kisah dalam bentuk matematik ataupun dalam bentuk ayat katakanlah kita boleh cakap apa-apalah so 2 campur 2 jadi 6 ke, itu adalah statement lah tu statement, cuma betul atau salah je lah apa yang dia cakap, itu statement lah. Kalau kita pergi balai polis ke apa ke, dia tanya ambil statement, ya ambil statement, tapi mungkin orang tu cakap bohong mungkin cakap benar, itu nombor 2 punya cerita je. Yang pentingnya adalah adakah itu statement atau tidak. Okay, so dekat sini K tolak 3 sama 5. So K itu unknown tak boleh dipresentkan sebagai information. Kita tak ada dapat information apa pun dekat sini nak kata benar ke, nak kata false ke, nak kata true ke, tak tahu sebab ini adalah so ini adalah non ini adalah non statement so pertama kita dah dapat dah non statement ingat sesuatu statement adalah yang membagi kita maklumat. Contohnya cikgu bagi tahu kalau kita kan nombor betul dia tulis 10 tolak 3 dapat 5, ini statement sebab dia bagi kita information, kita boleh congak kira, kita boleh cakap dalam hati kita menipu betul salah ni maksudnya kalau macam ni K tolak 3 kalau orang tanya siapa nama kamu, nama saya adalah itu pun bukan statement, itu adalah dia cuma cakap macam tu, maksudnya bukan statement, not statement. Okay, nombor B pula. Okay, write the converse of the following statement and hence determine whether this converse is true or not. Converse tu maksudnya kita just terbalikkan je statement ni. Kalau kita tengok if then so in between tu apa bermaksud dia adalah if ni then ini jadi tak kisah apa pun cuma kita ini adalah statement pertama, ini adalah statement kedua sebab statement yang bagi kita information ini macam bukan statement ke apa, bukan tu maksud cikgu maksud cikgu apa ini adalah bukan statement, dia pernyataan pertama dia, pernyataan kedua dia ada R sama kosong dan ini, jadi kita cuba converse kan. Kalau R kosong bermaksudnya 10 kuasa dengan kosong dapat 1, tu betul dah
cuba kita converse. So kalau kita nak converse, bermaksud kita terbalikkan statement kedua jadi pertama pula. Jadi yang dekat sini, and then statement pertama letak sini. Jadi conversekan dulu. Converse dia macam tu je. If statement pertama, statement kedua, then statement pertama. Okey, ini mari kita jawab yang kedua pula. Dia kata hence, seterusnya dia kata tentukan sama dia benar atau tak. Tengok statement pertama ni, maka dia kosong. Okey, kalau kita kembali R kuasa 10 kuasa R sama dia 1, jadi kalau dia kata confirm R tu memang kosong. Jadi kalau kita letaklah bukan selain daripada kosong. Kalau 10 kuasa kosong memang 1 pun. Kalau 10 kuasa dengan 1, kita tak dapat dah 1. Jadi betul ni. Betul, maka R memang kosong juga. Betul. So kita jawab juga. So kita kita jawab je. Ini statement dia adalah true. Yang ke berikut. Okay. All spheres with radius of r centimeter has a surface area of 4 pi r square centimeter square. Make one conclusion by deduction on the surface area of the sphere A with radius 2 centimeter. So dia suruh buat deduction. So selalunya soalan-soalan dalam mathematics reasoning bahagian bawah ni, dia bagi soalan yang banyak ada kosong nombor dia running tu. Tapi ni tak, dia bagi formula. Dia bagi formula. Dia kata the surface area of the dia bagi ni surface area of the sphere adalah pi r square. So dia kata buatkan satu deduction melalui X ni. Kalau sphere A pula ada mungkin radius 2. Jadi just ini simple saja iaitu kita buat kita salin je, ambil ayat sikit. Separuh student cikgu tu dia malas nak buat ayat pula. Dia tak kerti. Bukan tu kan susah pun. Kata sphere A surface area okay, surface area of space A when R equal to 2 is 4 pi R square centimeter square. So masukkan je nilai R ni dalam formula tu. Ini kita calculate, kita akan dapat 16 pi centimeter square. So kita kena solvekan lah. Settlekan sampai dia dapat itu tu je. So buat ayat sikit je. Surface area of the sphere A when R dia 2, maka kita gunakan formula tu, masukkan nilai R, dah dapat itu dia bahagian yang bahagian C. So kita dah dapat 2 lagi markah. So kalau rasa laju ataupun tu just repeat balik je lah video yang tadi. So kita sambung nombor berikut pakai video seterusnya.